Saudara-saudari ahli-ahli UMNO sekalian, dari akar umbi ke kepimpinan UMNO, kita bertemu sekali lagi. Banyak yang telah berlaku sepanjang tahun ini, sama ada dari segi kerjasama dan persefahaman politik UMNO dalam Barisan Nasional yang telah termeterai sejak sekian lama, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional, ataupun pendapat-pendapat mengenai hala tuju UMNO dalam menghadapi PRU 15 dan untuk jangka masa yang panjang. Banyak juga cakap-cakap di luar sana mengenai ini. Bagi saya, inilah peluang bagi akar umbi menilai perkembangan sepanjang masa ini dan menentukan sendiri ke mana hala tuju UMNO. Setuju atau tidak? Dengan siapa? Kenapa? Bagaimana? Suarakan, bahaskan dan usulkan. UMNO bukan milik mana-mana individu. UMNO bukan milik mana-mana pemimpin. Janganlah kita benarkan UMNO dipengaruhi oleh mana-mana musuh dalam selimut maupun pihak luar. UMNO milik rakyat dan akar umbi UMNO yang setia selama-lamanya. Jika ada satu nasihat yang diminta saya berikan, jawapan saya, kita perlu beranikan diri kita. Selama ini, kita telah berdepan dengan pelbagai cabaran, rintangan dan penindasan. Lebih-lebih lagi ketika 2018, 2019 masa PH menjadi kerajaan. BN sudah innalillah. UMNO sudah hancur, kata mereka. Ada yang mahukan UMNO dihapuskan, tetapi UMNO tetap utuh dan terus kekal berdiri. Masih ingatkah kita siapa mereka? Hari ini, UMNO dan Barisan Nasional kekal kukuh dengan kesetiaan akar umbi dan sokongan daripada rakyat dari Perlis hingga ke Sabah. UMNO dan Barisan Nasional terus ikhlas dalam perjuangannya untuk rakyat. Dan ini yang saya mahu setiap ahli UMNO pertingkatkan lagi. Banyak dasar-dasar yang baik untuk rakyat yang perlu kita perjuangkan. Beranikan diri. Lawan tetap lawan. Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan tetap lawan. Tidak ada ikatan politik yang lebih penting daripada kita dengan rakyat. Rakyat didahulukan dulu, kini dan selamanya. Semoga Allah memberkati perjuangan kita untuk agama, bangsa dan tanah air. InsyaAllah. Kepada semua ahli-ahli UMNO, selamat bersidang. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru kepada pejuang-pejuang semua ya. Juga pada rakan-rakan saya di Sabah sana. Selamat menyambut tahun baru. Perjuangan kita harus teruskan ya. Di hujung-hujung tahun ni ya, kita diam sedikit kerana semua orang pun sibuk nak merayakan tahun baru untuk merancang kepada tahun-tahun yang akan datang ni. Tahun kita pun dah masuk dah tahun 2021 Yalah 2021 dah sekarang. Okey, apa yang saya nak ulas ialah Datuk Seri Najib semalam ada membuat satu perutusan. Saya masih menganggap Datuk Seri Najib ni adalah Perdana Menteri Malaysia. Kerana apabila Datuk Seri Najib berucap je kan, ribuan orang mengikutinya. Okey, sebenarnya saya ada menulis sebahagian isi kandung apa yang Datuk Seri Najib ucapkan, yang utuskan pada malam tahun baru itu. Ya, beliau fokus kepada lebih kepada
UMNO lah ya. Apatah lagi dalam 2-3 hari ini UMNO akan bersidang di peringkat cawangan dan bahagian. Ya. Okey, saya baca tu sebenarnya saya tulis apa yang Datuk Seri Najib ucapkan malam semalam. Saya baca dan saya ingin ulaskan mengikut kefahaman saya. Datuk Najib ni baik sangat kau. Baik sangat. Kadang-kadang apa yang diucapkannya itu besar maksudnya, tetapi diharap kita faham apa yang cuba Datuk Seri Najib sampaikan. Jadi masing-masing mungkin ada kefahaman masing-masing. Biar saya sampaikan apa yang saya rasa saya faham, apa yang Datuk Seri Najib sampaikan. Okey, kita baca sebaris demi sebaris pun boleh ya. Begini ya. UMNO bukan milik mana-mana individu. UMNO bukan milik mana-mana pemimpin. Itu antara yang disebut Datuk Seri Najib. UMNO bukan milik mana-mana individu. Kita kena faham di situ apa, kenapa Datuk Seri Najib sebut begitu. UMNO bukan milik mana-mana pemimpin. Apa yang cuba Datuk Najib sampaikan, mengikut kefahaman saya, kadang-kadang pemimpin ni dia tak nak dengar cakap orang. Dia ikut cakap dia je. Macam UMNO tu dia yang punya lah. Kalau orang kampung cakap besar lagi, cakap dengan bahasa kampung lagi, dia dengan macam mak bapak dia punya lah. Tapi tak elok lah kita cakap macam tu kan. Bangsat kau. Jadi pemimpin ni dia rasa dia hebat sangat, walak dia tak rasa yang UMNO ini milik rakyat lah, senang cerita kan. Dia rasa milik ni milik pemimpin yang boleh putuskan apa saja yang dia nak putuskan. Jadi apa dia sebut cakap tadi, UMNO bukan milik individu dan bukan milik pemimpin. Janganlah kita benarkan UMNO dipengaruhi oleh mana-mana musuh dalam selimut maupun pihak luar. Siapakah musuh dalam selimut ini? Apabila kita sebut musuh dalam selimut ini, yang cuba Datuk Najib maksudkan ialah ahli UMNO sendiri ataupun pemimpin UMNO. Mana orang yang dalam UMNO sendiri yang menikam kita dari belakang, yang cuba merosakkan UMNO dan cuba memporak-porandakan UMNO. Siapakah mereka itu? Kalau tanya saya, memanglah saya ni tak erti nak rahsia-rahsia. Bukan sesalahkan Najib. Najib hebat kan? Memang hebat. Dia tak cakap pun kita dah tahu siapa. Tapi kalau tanya saya apa akan rumi. Saya berani cakap. Bagi saya mereka yang musuh dalam selimut ni tak ubah seperti Anwar Musa. Ada juga esko-esko UMNO, pemuda UMNO ni. Seperti apa nama, Syarul Misrun ke? Dia banyak sangat bercakap berpihak kepada bersatu. Dia kata UMNO tidak mungkin boleh hidup tanpa bersatu. UMNO harus bekerja sama dengan bersatu. Bila kita bekerja sama dengan bersatu, kita boleh gunakan aset-aset kerajaan untuk pilihan raya nanti. Ini apa cerita tu? Itu adalah musuh dalam selimut ni. Dia nak lebih berjuangkan, dia tanpa sedar. Konon-konon dia kata UMNO tak boleh hidup. Konon-konon dia nak berjuang untuk UMNO. Tapi sebenarnya ia membantu bersatu. Bersatu kalau tanpa UMNO dia tak boleh hidup. Sebab bersatu dia nak kursi-kursi UMNO. Ya. Okey, inilah yang Datuk Seri Najib maksudkan. Dia sebut janganlah kita benarkan UMNO dipengaruhi oleh mana-mana musuh dalam selimut dan juga maupun pihak luar. Siapa pihak luar? Sudah pastilah bersatu kan. Bersatu bukan UMNO. Jadi pihak luar ni termasuk juga parti-parti macam DAP yang lain. Tetapi yang jelas sekarang pihak luar ni macam Mahathir, Muhyiddin, Azmin, mereka ni bukan dalam UMNO. Termasuk juga dalam PAS lah, yang kadang-kadang memberi kata-kata yang menghina juga sensitiviti UMNO ni. Jadi UMNO bukan milik mereka ini. Kenapa kita harus mendengar pandangan-pandangan daripada mereka? Mereka ini musuh kita. Sudah pastilah pandangan mereka itu ada muslihatnya. Okey, saya baca seterusnya. Panjang ni, tapi saya baca UMNO milik rakyat dan akar umbi UMNO yang setia selama-lamanya. Datuk Najib jelas mengatakan UMNO adalah milik rakyat. Saya setuju. Lebih 4 juta rakyat yang mendukung UMNO. Yang orang kata pejuang yang tidak dinobatkan, yang tidak
yang mungkin orang tak ambil kisah pandangan-pandangan peringkat bawah ni. Inilah masalahnya. Okey, saya baca lagi. Apa yang saya baca ni apa yang Datuk Najib ucap pada malam semalam. Saya tulis balik. Okey, UMNO milik rakyat dan akar umbi UMNO yang setia selama-lamanya. Jika ada satu nasihat yang diminta saya berikan, saya Datuk Najib, jika ada satu nasihat yang diminta saya berikan, jawapan saya, kita perlu beranikan diri kita. Faham? Iya. Ini dia, simple dia ada ayat Datuk Najib. Dia kata, kalau orang tanya dia, apa yang kau nak cakap pasal UMNO ni? Dia kata, kita perlu beranikan diri kita. Tahu tak apa maksud dia? Maksudnya, kepimpinan dah. Maksud dia, kepimpinan ni, orang kata macam lalang. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Takut nak buat keputusan. Terombang ambing. Bila rakyat di bawah ni tanya, kita ni macam mana ni? Kita nak bersendirian ke dengan Muafakat Nasional ke? Dengan PN ke? Ini. Orang ni cakap dengan bersatu. Orang ni cakap kita dengan Muafakat. Orang ni kata kita bersendirian. Yang mana satu? Buat satu keputusan. Sebab tu saya respect Datuk Seri Najib. Dia kata kita dengan biru. BN. Simple. Dari dulu dia cakap macam tu. Senang. Kan? Ini tak kita kena bersatu. Ni kalau tanpa bersatu kita akan terkubur. Kita nak bersama memartabatkan Melayu. Kita tak boleh pecah. Kita harus ni tu. Cakap berdolak-dalik. Sebab tu Datuk Najib kata kita perlu beranikan diri kita. Berani buat keputusan. Memudahkan orang yang di bawah ni. Saya baca lagi. Selama ini kita sudah berdepan dengan berbagai cabaran, rintangan dan penindasan. Lebih-lebih lagi ketika 2018 dan 2019. Tahun 2018 dan 2019. Semasa PH menjadi kajian. 2 tahun tu. 2018-19 teruk kita kena. Walaupun bagaimanapun kita lawan. Kita betul-betul lawan. Dan 2020 akhirnya Pakatan Harapan tumbang kan. Mahathir letak jawatan. Dan PN dapat ambil alih. Saya sambung lagi. UMNO ketika itu sudah hancur kata mereka. Kan? Sampai mereka kata sudah innalillah. BN sudah innalillah. Diorang kata dah habis dah. Dah mati dah UMNO. Lepas tu diorang cakap lagi. UMNO. Apa yang mahukan UMNO ada yang mahu UMNO dihapuskan. Tapi UMNO tetap utuh. Dan terus kekal berdiri. Masih ingatkah kita siapa mereka? Siapa mereka yang beria kata UMNO ni dah tak ada guna lagi dah. Besi karat dah UMNO. Saya tak akan balik kepada UMNO. Siapa? Telinga saya terngiang-ngiang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia lompat bersatu. Dia hina UMNO terus. Kalau dia marah kepada Datuk Najib pun cukup lah. Datuk Najib kenapa perlu dia hina UMNO? Kan dia dulu naik atas platform siapa? UMNO kan. Tetapi dia hina UMNO. Kalau parti-parti lain saya tak heran lah. Mahathir pun kita dah tak heran lah. Dia tu dah nyanyok dah kan. Dia hentam. Dia ikut apa saja dia nak cakap. Tapi yang peliknya orang yang baru saja keluar UMNO dia boleh hentam UMNO. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kan? Itulah dia. Bukan itu saja. Yang kita heran ni dalam UMNO sendiri pun ada. Macam UMNO Musa ni kan. Tak habis-habis dia condemn UMNO. Padahal dia usaha agung BN. Sepatutnya dia martabatkan BN. Tetapi dia hina. Dia hina BN. Dan Ngopi ngopi. Ngopi. UMNO. Okay, saya baca lagi. Hari ini UMNO dan BN kekal kukuh. Hari ini UMNO dan BN kekal kukuh. Dengan kesetiaan akar umbi. Dan kesetiaan rakyat dari Perlis hingga ke Sabah. UMNO dan BN terus ikhlas dalam perjuangannya untuk rakyat. Dan ini yang saya mahu setiap ahli UMNO mempertingkatkannya lagi. Nampak tak? Dia kata, walaupun diorang nak kuburkan UMNO, nak benamkan UMNO, pemimpin atasan ni juga, termasuk dalam UMNO di sini, macam tu. Tetapi UMNO tetap kukuh, dapat bangun kembali. Apa yang Datuk Najib mahu ialah kita kuatkan semangat. Akar umbi ni, diorang tak akan dapat buat apa-apa kalau akar umbi ni strong, kukuh. Okey, sikit lagi, satu perenggan lagi.
banyak dasar-dasar yang baik untuk rakyat yang perlu kita perjuangkan. Yang kita tu maksudnya para pemimpin. Jadi beranikan diri. Beranikan diri. Apa yang dimasukkan ni? Contohnya Datuk Seri Najib ada sebut pasal KWSP, moratorium. Dulu Tuan Najib bagi BRIM. Bagi je lah, tolong rakyat. Kerana je banyak dasar yang baik untuk rakyat yang perlu kita perjuangkan untuk rakyat. Kan? KWSP ni buat je. Beranikan diri. Jangan takut sangat. Jangan bagi alasan hendak si budaya, tak mau si budaya. Kan? Jadi macam kerajaan PN ni, kenapa dia terlalu beradalih? Kerana jiwa UMNO-nya tidak ada dalam diri mereka. UMNO tak begitu. Okey, saya teruskan. Lawan tetap lawan. Apa yang dimaksudkan lawan tetap lawan? Maksudnya musuh tetap musuh lah. Kalau bersatu untuk musuh kita, kita lawan. Kan? Kalau PS tu musuh kita, kita lawan. Senang cerita. Kita nak buat kawan, buat apa? Kan? Apabila bersatu dah kata, niat mereka menubuhkan parti bersatu itu untuk menguburkan UMNO, kita kena faham lah. Buat apa kita nak bekerjasama? Ada yang kata, itu dulu masa Mahathir, masa Muhyiddin tak. Betul ke? Kau boleh percaya ke? Kan? Apa yang UMNO minta pun dia tak pernah peduli pun. Apa yang kita berjuang pun dia tak peduli. Dia ikut kepala mana sebut dah. Hei, tahun baru ni, sama dosa kering nanti. Dia ikut hati dia je. Dia ikut kepentingan dia je. Dia tak peduli apa rakyat rintihan. Tengok baru-baru ni apa lagi. Kan? Nanti kita cerita. Apa yang disebut baru-baru ni istiharkan. Lepas tu, Datuk Najib kata, lawan tetap lawan. Tidak ada ikatan politik yang lebih penting daripada kita dengan rakyat. Rakyat didahulukan dulu, kini dan selamanya. Maknanya apa yang kita buat ni sebagai dalam politik, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan peribadi, bukan kepentingan kroni-kroni, bukan kerana projek, tender, jawatan, duit, harta. Bukan itu. Dalam politik ni, apabila kita dalam politik, kita perjuangkan untuk rakyat. Itulah sebenarnya. Inilah buatkan rakyat rasa orang kata fed up, menyampah dengan orang politik kerana mereka tidak memperjuangkan rakyat. Mereka memperjuangkan diri mereka, perut mereka sendiri, untuk diri mereka saja. Kan? Akhirnya rakyat sampai sekarang masih lagi teraba-raba. Tak tahu apa masa depan negara ni pun orang dah tak tahu macam mana. Okey, sikit lagi sebaris dua lagi. Semoga Allah memberkati perjuangan kita untuk agama, bangsa dan tanah air. InsyaAllah. Hidup UMNO, hidup UMNO, hidup UMNO. Hidup UMNO, hidup UMNO, hidup UMNO. Datuk Seri Najib Tun Razak. 1 hari bulan 1, 2021. Nampak tak? Inilah pemimpin yang kita sanjungi. Tetapi pihak-pihak lawan, terutama Tun Mahathir daripada PH, DAP, tidak menyenanginya. Kenapa? Datuk Seri Najib, dia fokus untuk rakyat, memudahkan hidup rakyat. Sebab tu yang dia suarakan mengenai KWSP, moratorium. Tetapi bila kita minta moratorium, bank bagi benda yang lebih membebankan lagi. Itu siapa yang kena dia tahulah. Pening kepala. Itu yang buat Tun Mahathir ni tidak senang. Sebab bagi dia, politik untuk kroni, untuk diri dia, untuk anak-anak dia. Dia tak suka. Dia tak suka bagi pada rakyat. Dia suruh rakyat ikat perut. Kan? Apa yang berlaku sekarang ni pun, rakyat masih merintih di bawah PN, di bawah Muhyiddin. Jadi, itu yang saya kata, kita perlu berani. Beranikan diri kita. Sebab apa yang saya ulang, jika ada satu nasihat yang diminta saya berikan, maksudnya Datuk Seri Najib berikan, jawapan saya, kita perlu beranikan diri kita. Kita tu pemimpin dan rakyat di bawah. Kita di rakyat di bawah ini pun kita kena berani bersuara. Kerana itu juga saya berani untuk bersuara. Kita bercakap pada pihak yang benar. Kita tahu setengah pemimpin tidak berani bercakap benar ataupun tidak mahu bercakap benar. Kenapa? Kerana mereka ada kepentingan yang lain. Bukan kepentingan untuk rakyat, tapi kepentingan untuk diri sendiri, kroni mereka, agenda-agenda mereka sendiri. Wow, itulah inti parti
yang saya faham daripada perutusan Datuk Seri Najib, pemimpin yang saya kagumi ni. Okey, ada apa nak tanya? Satu soalan. Pasal RMCO tu. RMCO tu apa? Yang kena extend dari 31 Okey. kepada 31 Mac. Dia extend apa? Extend apa? RMCO tu. Yalah, RMCO tu apa? Itulah. Okey, sebenarnya dia extend lagi kita punya PKP ni. PKPB kan? Kan? Apa dia? Tak tahu. Jadi kan dulu sampai bulan Disember je. Lepas tu extend sampai bulan 3 lagi ya. Sampai bulan 3. Teruklah kita. Dulu kan masa PKP tu ada 100 orang kena COVID kan. Semua orang duduk rumah, diam je. Ikut patuh. Tetapi di Kuala Lumpur, di Selangor, lebih daripada 1000 orang bebas bergerak sana sini. Tak ada apa pun dah. Tak ada roadblock. Dia buat sekejap dulu, tapi sekarang ni dah tak ada lah. Bebas bergerak. Cuma dia kata-kata amaran. Tetapi pandemik ni tersebar luas di Kuala Lumpur dan di KL. Dan akhirnya kata kerajaan buat lagi keputusan extend lagi sampai bulan 3. Tahu tak apa akan berlaku? Ramai kawan-kawan saya, tak payah kawan saya pun sendiri. Saya ni macam penganjur event. Tak boleh nak buat event, tak boleh nak buat apa lagi lah sampai bulan 3 nanti. Kawan-kawan, perniagaan pun semua lah. Semua efek semua. Kan? Apakah kita nak terus begini? Lepas tu bulan 3, bulan 6 sampai bulan 12 perlukah kita macam ni? Kan? Tiadakah langkah-langkah lain yang lebih baik untuk kita lakukan? Kan? Dulu dah sampai satu figure tau. Sampai 10, sampai 9, sampai 8, sampai 5. Tapi sekarang 1000, 1200, 700, 900. Peringkat sampai macam tu. Kan? Tetapi kerajaan ambil mudah saya nampak. Dia kata kalau banyak kita extend. Apa ni? Apa tujuan untuk kita extend ni? Ada niat yang lain ke? Apa tiada langkah-langkah lain yang lebih baik untuk kita buat ke? Bila extend ni, ianya akan memudaratkan ekonomi negara, memudaratkan rakyat. Susah hidup kita semua. Budak-budak nak sekolah, yang college ni semua, dia tak boleh begitu. Kita nak belajar through online ni, tak sama belajar di college. Kita tak dapat membina jati diri untuk anak-anak muda, budak-budak sekolah ni semua. Pembelajaran tu bukannya untuk lulus periksa, tetapi pembentukan tu. Kurikulum dia, nasihat daripada guru, kerja, berpasukan, tu semua tak ada dah. Dah tak ada lah pada anak-anak ni. Kan? Dan banyaklah benda rugi masyarakat kita rugi kalau kita extend lagi benda-benda macam ni. Saya harap pihak kerajaan takkan kita nak tunggu asyik Datuk Seri Najib je suara benda-benda macam ni. Kan? Sampai bila nak macam ni? Kan? Datuk Seri Najib pun dia pun sampai dia pernah kata ini kali ke-6 saya bersara, cukuplah, saya tak nak bercakap lagi pasal KWSP ke pasal moratorium. Dia dah fed up. Dia dah pergi berjumpa dengan pihak kerajaan PN, tetapi mereka kata kami dah lakukan yang terbaik. Ini nak mencarut juga ni, tapi malas lah kan. Okey, terima kasih. Harap anda semua bersiap sedia dengan tahun 2021 kita akan lebih berjaya lagi daripada tahun yang lepas. Kerana tahun lepas PH dah tumbang. InsyaAllah tahun ini kita tengoklah fitnah kepada Datuk Najib ini. Hadaplah mereka untuk tahun ni. Kita start dengan Zeti Aziz. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Ingat subscribe.